Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alright, bertemu lagi kita dalam channel Roslin Rasli. Alright. So seperti biasa saya akan berkongsi berkenaan dengan topik ataupun isu pengurusan kewangan peribadi. Dan untuk hari ini saya akan sentuh berkenaan dengan topik 3 jenis tabungan yang tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan. Alright, apa 3 jenis tabungan yang perlu kita sediakan? Okay, so sebelum saya nak berkongsi tentang 3 jenis tabungan yang kita perlu sediakan ni, jangan lupa untuk klik button subscribe di sebelah kanan bawah tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan terus mendapat notifikasi untuk video-video yang bakal saya upload selepas ni. Alright, so kita berbalik kepada topik kita hari ini. Apa 3 jenis tabungan yang kita perlu sediakan? Okey, tabungan yang pertama yang kita perlu sediakan tuan-tuan dan puan-puan adalah tabungan untuk jangka masa pendek ataupun jangka masa sederhana. Okey, so apa tujuan ataupun kegunaan tabungan jangka masa pendek atau sederhana ni? Yang tabungan ni kita gunakan untuk keperluan contoh kecemasan ataupun kita merancang kita matlamat atau untuk menggunakan tabungan ni dalam tempoh 10 tahun ke bawah. Okey, contoh tuan-tuan dan puan-puan bercadang untuk nak memiliki kereta impian 3 tahun lagi. Alright, ataupun tuan-tuan dan puan-puan bercadang untuk memiliki hartanah next year. Okey, so jadinya tabungan untuk jangka masa pendek ataupun sederhana ni adalah bertujuan untuk kita capai matlamat jangka masa yang kurang daripada 10 tahun. Dan biasanya untuk simpanan jangka masa pendek ataupun tabungan untuk jangka masa pendek atau sederhana ni, saya suka suggest letakkan di tempat-tempat yang mudah dikeluarkan sebab dia akan melibatkan pengeluaran yang mungkin kerap ataupun selalu. Okey, so macam saya bagi tahu tadi, untuk tabungan jangka masa pendek atau sederhana ni boleh gunakan untuk tabungan bagi tujuan kecemasan ataupun matlamat yang kurang daripada 10 tahun. So boleh letak di tempat contohnya seperti tabung haji, ASB, bank. Okey, cuma dalam tuan-tuan dan puan-puan nak memilih platform untuk membuat simpanan ataupun tabungan jangka masa pendek atau sederhana ni, suka saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan perlu listkan tempat-tempat yang tuan-tuan dan puan-puan bercadang untuk lakukan tabungan ni. Kemudian cuba pilih tempat-tempat yang boleh memberikan tulangan dividen yang lebih tinggi. Sebab apa? Kalau based on Rule 72 yang saya pernah kongsikan dalam video saya yang seterusnya, yang sebelum ini, alright, tempat yang memberikan return yang lebih tinggi akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menggandakan simpanan dengan lebih cepat. Itu tabungan yang pertama. Sediakan tabungan untuk jangka masa pendek dan sederhana. Alright. Tabungan yang kedua tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan adalah sediakan tabungan untuk jangka masa panjang. Maksudnya kalau tadi untuk jangka masa pendek ni kita fokus untuk tempoh yang kurang daripada 10 tahun. Kalau untuk jangka masa panjang ni kita target melebihi 10 tahun. Dan biasanya untuk tabungan jangka masa panjang ni kita akan suggest tuan-tuan dan puan-puan membuat tabungan lebih kepada tujuan persaraan ataupun untuk tujuan pendidikan anak-anak yang mana dia memerlukan tempoh simpanan ataupun tabungan untuk jangka masa yang lebih panjang. Dan biasanya untuk tempat tabungan jangka masa panjang ni, antara platform yang saya boleh cadangkan kat tuan-tuan dan puan-puan adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih seperti contoh simpan dalam bentuk emas, unit amanah, ASB financing, ataupun juga tuan-tuan dan puan-puan boleh melabur dalam hartanah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan perlu, sebelum nak melabur untuk jangka masa panjang ni, kenal pasti dulu emergency fund yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ada, dan selebihnya barulah letakkan untuk pelaburan jangka masa panjang. Sebab apa? Bila melibatkan pelaburan jangka masa panjang ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu sesuaikan dengan profil kewangan tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih platform-platform simpanan ataupun tabungan nanti ni sama ada dia melibatkan kecairan yang rendah ataupun mudah dicairkan ataupun memerlukan masa untuk
dicairkan. Itu tabungan yang kedua. Maksud dia perlu ada tabungan untuk jangka masa panjang. Dan last sekali, tabungan ketiga yang tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan tabungan untuk kebajikan. Okey, sebab apa? Sebab hari ini kita yakin dan percaya dalam pendapatan yang kita perolehi ini sebenarnya ada juga bahagian orang lain yang perlu kita sumbangkan semula kepada masyarakat. Okey, so kalau sebagai orang Islam hari ini kita yakin dan percaya, contoh dengan lebih banyak kita memberi kepada masyarakat, kita akan menerima reward ataupun rezeki kita akan dimurahkan. Dan sekali lagi, kalau bila tuan-tuan dan puan-puan melakukan ataupun menjalankan sesuatu bisnes, okey, pastinya bila bisnes kita ni maju ataupun kita menjana keuntungan yang tinggi, pastinya kita akan dikenakan cukai. Jadi bila kita keluarkan ataupun sediakan tabungan untuk tujuan kebajikan ataupun sumbangan ni, secara tak langsung ada platform-platform yang kerajaan sediakan secara tak langsung. Selain daripada kita dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, ia juga dapat membantu kita untuk orang panggil mendapat pelepasan cukai, yang mana dengan sumbangan tu akan dia boleh bagi manfaat juga kepada kita sebagai orang yang mempunyai income ataupun pembayar cukai. Right. So 3 tabungan ini sangat-sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan sediakan. Cuma apa yang saya perhatikan hari ini, kenapa daripada kita gagal untuk membina simpanan ataupun tabungan ni, sebab kita ada sedikit kesilapan dalam teknik kita menyimpan. Apa yang kebiasaan orang kita buat hari ini adalah bila dia ada income, dia berbelanja dulu, selebihnya baru dia membuat simpanan, okey, ataupun tabungan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kaedah yang terbaik ataupun betul untuk kita memastikan kita dapat mencipta simpanan setiap bulan adalah dengan cara setiap kali kita menerima pendapatan kita, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tolak dulu sebahagiannya berdasarkan kepada allocation yang sesuai dengan profil kewangan semasa tuan dan puan. Kemudian selebihnya itu barulah kita gunakan untuk berbelanja. Alright. So sekian dulu perkongsian saya pada kali ini. Saya berharap agar perkongsian ini dapat memberi sikit sebanyak manfaat pada tuan-tuan dan puan untuk lebih bijak dalam mengurus kewangan. Dan sekali lagi, sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi talian RS Prestige Care di bahagian description yang saya tinggalkan di bawah. InsyaAllah admin saya ataupun saya sendiri akan memberi maklum balas bagi setiap pertanyaan tuan-tuan dan puan. So berjumpa lagi dalam sesi video yang akan datang. Jom urus wang gaya bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.